dilakukan oleh satu kumpulan perubahan kelompok agama lah, mulanya. Jadi dia merompak senjata di camp yang diduduki oleh Watanian, dan dia ambil senjata sebanyak 115 laras, tambah laras juga, dengan keanggotaan dia selama 28 orang. Terima kasih kerana singgah di channel Mindapedia. Kali ini Mindapedia akan membawakan anda satu peristiwa di mana militan Al-Maunah telah merompak kem tentera Malaysia dan menawan Bukit Jenalik pada tahun 2000. Baru-baru ini seramai 13 orang ahli Al-Maunah telah dibebaskan dari hukuman penjara sepanjang hayat selepas mendapat pengampunan agung. Tetapi, apakah kesalahan yang mereka lakukan sehingga hukuman yang dikenakan sangat berat? Sebelum kita teruskan, support kami dengan like, komen dan subscribe Mindapedia channel untuk konten-konten yang menarik dari kami, serta follow kami di Twitter seperti yang tertera. Negara pernah digemparkan dengan kejadian sekumpulan penjenayah yang menggelarkan diri mereka sebagai pertubuhan dalam ajaran Al-Maunah yang merancang untuk menggulingkan kerajaan dengan menggunakan kekerasan dan bersenjata pada 6 Julai 2000. Nama penuh bagi kumpulan ini ialah Persaudaraan Ilmu dalam Al-Maunah. Dan asal-usul kumpulan ini sebenarnya bukan bertujuan untuk keganasan tetapi lebih kepada ilmu persilatan. Kumpulan ini didirikan oleh Muhammad Amin bin Muhammad Razali pada September 1998 yang mula menggabungkan seni mempertahankan diri dengan tafsirannya sendiri mengenai Islam. Untuk menarik pengikutnya, Amin Razali mengakui memiliki ilmu silat batin dan mampu menyembuhkan penyakit dari jarak jauh. Tambahan pula dia dikatakan mempunyai kemampuan untuk membukukan musuh dan menghantarnya ke tempat lain. Dakwaan dari Amir Razali pada waktu itu membuahkan hasil kerana Al-Maunah berjaya memperoleh sekitar 1,700 anggota pada tahun 2000, tersebar di negara-negara lain termasuk Singapura, Brunei, Arab Saudi dan Mesir. Tragedi Bukit Jenalik, Sarawak, Perak pada 2 Julai 2000 sekitar jam 1 pagi hingga 5 pagi cukup meninggalkan kesan ke atas pasukan keselamatan negara. Selepas dikatakan gagal menghidu perancangan sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Al-Maunah menceroboh 2 buah kem dan melarikan sejumlah senjata api tanpa disedari. Kumpulan tersebut menyamar dengan pakaian dan pangkat pegawai kanan tentera serta menaiki 3 unit kenderaan pacuan 4 roda jenis Pajero yang diwarnakan dengan warna hijau serta menggunakan nombor pendaftaran palsu yang bermula dengan huruf Z untuk menyelinap masuk ke kem Kuala Rui dan kem Batalion 304 Regimen Askar Wataniah di Empangan Temenggu, Grid, Perak. Kumpulan tersebut turut bertindak melarikan sebanyak 114 laras senjata api pelbagai jenis bersama lebih 18,000 butir peluru dari kedua-dua kem tersebut. Setelah berjaya merompak senjata-senjata yang dikehendakinya, Amin dan pengikutnya telah lari dan bersembunyi di Bukit Jenalik beserta bekalan makanan yang cukup untuk 3 bulan. Di situ mereka telah berlatih menggunakan senjata-senjata api yang dicuri. Tembakan-tembakan yang dicetuskan mereka telah memeranjatkan penduduk kampung kerana mereka tidak pernah mendengar letupan seperti itu di kampung mereka sebelum ini. Ia juga telah menarik perhatian pihak polis. Seramai 300 anggota tentera dihantar ke kawasan persembunyian kumpulan itu bagi mengepung dan menyekat pergerakan mereka. Kemudian, PDRM pula telah ditugaskan untuk mengambil alih operasi tersebut dan sepasukan anggota polis dihantar untuk menyusup masuk ke dalam perkemahan Al-Maunah. Namun 2 anggota polis iaitu Sarjan Muhammad Shah bin Ahmad dan Korporal Detektif Sanggar Ibn serta penduduk kampung Jaafar bin Putih dan seorang anggota komando ATM Trooper Matthews Anak Medan telah dijadikan tebusan oleh Al-Maunah. Selepas kumpulan itu mendapatkan tawanan, melalui radio komunikasi mereka telah memberitahu kepada pihak polis bahawa mereka akan menyerang Kuala Lumpur sekiranya tuntutan ke atas Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir, untuk meletakkan jawatan dalam masa 24 jam tidak dipenuhi. Pada pagi 5 Julai, seorang anggota Al-Maunah iaitu Abu Bakar Ismail telah ditembak oleh pasukan keselamatan. Sebagai tindak balas, Amin dan orang-orangnya membalas tembakan tersebut. 6 Julai 2000 adalah titik tolak tarikh yang bersejarah yang menguji keberanian pasukan polis dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman penduduk setempat. Pasukan pengurusan krisis pada ketika itu yang diketuai Datuk Haji Samsudin bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Polis Perak, masih menyelaraskan usaha untuk membujuk Muhammad Amin Muhammad Razali dan anggota kumpulannya menyerah diri selepas 4 hari berkubur di dalam sebuah dusun di Bukit Jenalik, Sarawak, Perak.
Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai pada ketika itu dan pengarah-pengarah PDRM turut turun padang bersama-sama untuk mengawal keadaan yang genting itu. Antara strategi yang digunakan pasukan polis pada ketika itu adalah dengan menggunakan 2 orang isteri kepada ahli kumpulan penjenayah tersebut datang membantu pihak polis dan bercakap melalui pembesar suara memujuk suami mereka supaya keluar menyerah diri. Lagu-lagu getaran jiwa serta dimanakan ku cari ganti dendangan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang dikemenangkan melalui pembesar suara dari Pusat Operasi Sekolah Kebangsaan Jenalik memecah keheningan pagi itu. Ia amat menyentuh perasaan pendengarnya. Munding-munding berjalan juga. Tapi aku tiba-tiba kedengaran pula ada orang pasang lagu kan, getaran jiwa, lagu Ramlee usulan Nabi saya. Saya pada fikiran saya, kita ke atas ni dah separuh nyawa, hujung rambut dah, dia orang suka dikah apa. Saya sangkakan di bawah tu ada sekolah. Jadi bila ada sekolah, bila adanya lagu ni, mesti ada suka dikah, macam tu. Tapi rupa-rupanya ni ada satu mesej yang nak disampaikan kepada kumpulan, salah seorang kumpulan Al-Murah ni dah. Jadi macam getaran jiwa lagu kita suka sayang tu. Jadi ada yang berkenaan. Kerana kita dapat benda ni daripada keluarga dia yang kita bawa ke tempat kejadian. Jadi kita tanya apa ni kesukaan dia ni waktu rehat. Jadi dia di sini beritahu lah dia suka dengan lagu, pasang lagu kan. Jadi selepas berhenti lagu tu dengar orang cakap. Jadi anak dia mengayu, keluar ayah tu rambutan tu apa, adik nak sekolah, kalau ayah tak ada macam mana kan. Jadi itu satu psikologi untuk menjatuhkan moral dia, untuk melemahkan semangat dia supaya dia menjadi. Pada ketika itu, pihak polis menggunakan pendekatan dari aspek keagamaan, emosi, kekeluargaan dan muhasabah diri untuk meleraikan ketegangan yang berlaku supaya pihak penjenayah menyerah diri. Apabila subuh menjelang tiba, pujukan dan rayuan dihentikan. Akhirnya 2 anggota kumpulan tersebut telah menyerah diri kerana tersentuh dengan pujukan yang dilakukan melalui jururunding pihak polis. Pihak polis kemudiannya meneruskan usaha untuk memujuk ahli kumpulan yang lain dan ianya membuahkan hasil apabila 2 lagi anggota kumpulan menyerah diri menjelang waktu tengah hari. Sementara itu, Ketua Polis Negara masih terus berada di pusat operasi memberikan arahan-arahan semasa dan detik waktu yang berlalu semakin menebarkan. Menjelang waktu tengah hari, Chief Inspector Abdul Razak bin Muhammad Yusof bertemu secara 4 mata dengan anggota kumpulan penjenayah dan ketua mereka, Muhammad Amin, dan Chief Inspector Abdul Razak kemudiannya berbual dan berbincang dalam usaha untuk memujuk mereka menyerah diri. Anggota kumpulan tersebut dan Muhammad Amin bin Muhammad Razadi sentiasa memegang senjata mereka. Menjelang jam 3 petang, Chief Inspector Abdul Razak mendapat persetujuan kumpulan tersebut untuk meletak senjata dan menyerah diri. Pusat operasi turut dimaklumkan mengenai perkembangan ini. Pada masa yang sama, dianggarkan tidak kurang daripada 13 ahli kumpulan itu telah keluar menyerah diri. Menyusuli perkembangan ini, SAC 2 Abdul Hadi bin Muhammad bersama Panglima Medan Lieutenant General Datuk Zaini bin Muhammad Sain dan beberapa pegawai turut serta bersama Chief Inspector Abdul Razak. Kedatangan kumpulan ini meresahkan kumpulan penjenayah dan mereka mula mencapai senjata. Namun, Chief Inspector Abdul Razak dengan pantas bertindak menenangkan keadaan. SAC 2 Abdul Hadi kemudian berunding semula dengan kumpulan tersebut dengan memberikan hujah mengenai fakta perundangan dan agama. Perundingan itu akhirnya berjaya dan tuntutan penjenayah tangkas dipatahkan. Akhirnya kesemua ahli kumpulan tersebut bersetuju untuk menyerah diri. Semasa berjalan keluar, Lieutenant General Zaini meminta Muhammad Amin menyerahkan senjata api yang masih dipegangnya. Keadaan ini menyebabkan satu pergelutan berlaku dan seorang ahli kumpulan itu terbunuh akibat tembakan daripada senjata api Muhammad Amin ketika dalam pergelutan. Lieutenant General Datuk Zaini sendiri telah mengalami kecederaan ringan. Pada ketika itu juga, anggota gerak khas ATM bertindak membantu merampas senjata Muhammad Amin. Akhirnya pada jam 4 petang, semua 27 ahli kumpulan penjenayah yang bersembunyi di Bukit Jenalik menyerah diri kepada pihak polis. Kelegaan jelas tergambar di wajah Ketua Polis Negara pada ketika itu. Ianya menjadi sejarah apabila misi menumpaskan penjenayah berlaku tanpa melibatkan banyak pertumpahan darah. Walau bagaimanapun, krisis tersebut telah mengorbankan nyawa 2 anggota keselamatan, iaitu Sangga Devon dan Trooper Matthews. Kedua-duanya merupakan anggota keselamatan yang telah dijadikan sebagai tebusan oleh kumpulan itu.
Mereka juga dikatakan telah diseksa dengan kejam semasa menjadi tebusan. Apa-apa pun, tragedi ini disifatkan sebagai satu ancaman besar dalam negara dan tidak terlintas dalam fikiran ia akan berlaku selepas negara mencapai kemerdekaan. Selepas kejadian itu, Zaini dan Abdul Razak telah dianugerahkan dengan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa atas keberanian dan sumbangannya menambatkan keganasan itu tanpa mempedulikan nyawa sendiri. Seramai 3 anggota Al-Maunah telah dijatuhkan hukuman mati, iaitu termasuk Muhammad Amin sendiri. Manakala 16 lagi telah dikenakan hukuman penjara sepanjang hayat pada tahun 2000 di penjara Sungai Buloh. Baru-baru ini pada September 2020, 13 tahanan tersebut telah dibebaskan setelah menerima pengampunan agung. Semoga mereka telah berubah dan perkara seperti ini tidak berlaku lagi di Malaysia. Ramai yang terkira dua orang tu. Dia orang ada bertanya, yang dia tangkap tu, siapa dah mati sekarang? Jadi yang tu masalah yang tekak, yang dah mati dua je. Yang Melayu ni Iban